أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل ويجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال فصل ومن انتقض وضوءه حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله واللوح المكتوب للدراسة ويحل حمله في أمتعة أو دراهم ويحل حمله للصبي المميز ومسه للدراسة. Baik, kata musannif rahimahullah, setelah selesai musannif rahimahullah sebutkan fasal perkara-perkara yang membatalkan wuduk, lalu diiringi dengan fasal perkara-perkara yang diharamkan dilakukan ketika tidak ada wuduk. Baik, jadi kata musannif rahimahullah, wa man intaqada wudu'uhu haruma alaihi salah, dan barang siapa yang batal wuduknya, haram ke atasnya solat, wa tawaf, dan haram ke atasnya tawaf, wa massul mushafi, dan menyentuh mushaf, wa hamluhu, dan haram membawa ataupun menanggung mushaf. Baik. Jadi kita baca syarah. Kata syarah rahimahullah hafizahullah, faslun fi ma yahrumu 'alal muhdithi hadatsan asghar. Fasal pada perkara yang haram ke atas orang yang berhadas sebagai hadas besar, sebagai hadas kecil. Jadi dalam fasal ni dia nak sebutkan perkara-perkara yang haram dilakukan ke atas orang yang di dalam hadas kecil. Begitu juga perkara-perkara ni haram juga dilakukan ke atas orang yang berhadas besar. Tapi nanti ada lagi tambahan beberapa perkara yang diharamkan mereka lakukan ketika berhadas besar. Baik, kemudian al-hadas, kita sebut haram ke atas orang yang berhadas. Apa itu hadas? Jadi dia nak sebut dulu makna hadas pada lughah dan juga pada istilah. Jadi kata syarah, al-hadasu lughatan asy-syai'ul hadis. Hadas pada lughah ialah sesuatu yang kita kata sesuatu yang yang berlaku, satu yang kita kata benda yang nak cakap macam mana, al-hadis syai' yahdus, satu yang benda dia ada lepas tu tiada, ada tiada. Nak tak ingat nak terjemah apa sebelum ni yang sesuai. Tapi yang antum semua faham kan, asy-syai'ul hadis dalam bahasa di bahasa Arabnya. Al-hadas dengan mana asy-syai'u al-hadis. Terjemahan dia nak tak ingat bahasa sesuai dia tu. Baik. Adapun pada syarak, wa yutlaqu fi syar'i ala thalathati umurin, dan diitlaqkan, maknanya diguna pakai perkataan al-hadas ni pada syarak atas 3 perkara. Ini atas 3 perkara atau atas 3 makna. Makna yang pertama, amrun i'tibariyun yaqumu bil a'dha yamna'u sihhatas salati haitsu la murakhisa. Tu sad tu tak mati tu, tapi dalam tu mati kan. Iaitu amrun i'tibari.
amrun i'tibari iaitu perkara yang diiktibarkan sahaja. Benda tu tak ada pun, tapi benda ada dalam zihin, dalam akal kita. Ataupun dengan kata lain, satu perkara yang yang syarak iktibar dia sebagai mani' bagi solah. Satu perkara yang syarak iktibar dia tu sebagai mani' bagi solah. Nampak lagi? Perkara yang syarak iktibar dia sebagai perkara yang menegah daripada sahnya solat. Itu mudah sikit lah. Adapun sini amrun i'tibari yakumu bil a'dha. Maksud dia yang itulah, iaitu amrun i'tibari, satu benda yang bangsa i'tibar, benda yang ada dalam akal kita tapi pada realitinya tak ada. Faham tak? Dan benda tu ada pada anggota kita. Benda tu ada pada anggota dan dia menegah daripada sahnya solat. Apa dia? Waktu tu kita kata Abu Salah Sayyidina Muhammad. Antara hadas yang kita mengaji sebelum ni apa? Keluar sesuatu daripada kubul ataupun dubur kan? Al-kharij min ahadis sabilain. Jadi bila berlaku saja bila berlaku benda tu, maknanya khurujul kharij, maka sekarang ni orang tu dia diiktibar pada syarak, dia diiktibar pada benda tu, diiktibar pada syarak sesuatu yang menegah daripada sahnya solat. Boleh faham tak? Saya boleh faham tak? Agak tak tersusun sikit. Baik. Amrun i'tibari yakumu bil a'dha yamna'u sihhatas salah. Jadi amrun i'tibari, perkara yang bahasa i'tibar, yang kita i'tibarkan dia dalam akal kita. Yang perkara tersebut ada di anggota dan ia menegah daripada sahnya solat haitsula murakhisa, sekira-kira tidak ada yang mengharuskan. Sekira-kira tidak ada yang mengharuskan untuk kita solat. Kalau ada perkara-perkara yang mengharuskan, contohnya faqidu tahurain. Jadi orang yang kehilangan dua alat bersuci, ayak tak ada, debu tanah pun tak ada. Kan? Ayak tak ada, debu tanah pun tak ada. Jadi orang ni adakah dia tak perlu solat? Tak, dia perlu solat li hurmatil waqt, untuk menghormati waktu. Jadi dia tak solat, dia solat tanpa dia berwuduk, tanpa dia bertayamum untuk ganti wuduk. Sedangkan ada pada dia hadas. Ada pada diri dia hadas. Kita cakap tadi hadas amrun i'tibari yang ada di anggota dan dia menegah daripada sah solat. Adapun orang ni ada amrun i'tibari di anggota dia, tapi dia tidak menegah sahnya solat. Sebab apa tak menegahnya sah? Kenapa tidak menegah sahnya solat? Sebab ada murakhis. Kita kata menegah daripada sah solat sekira-kira tidak ada murakhis, tidak ada perkara yang mengharuskan. Tapi kalau ada perkara yang mengharuskan, seperti masalah faqidu tahurain, orang yang kehilangan dua alat bersuci, maka ketika tu solat dia sah. Solat dia sah. Kena ulang lah. Tapi solat dia waktu tu dikira sah. Faham tak? Solat dia pada ketika tu dikira sah. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, al-asbabul lati hadas, dipakai juga dengan makna al-asbab allati yantahi bihat tuhuru, iaitu sebab-sebab yang berakhir dengan sebabnya at-tuhur. Sebab-sebab yang berakhir dengan sebabnya taharah. Dan yang ketiga, al-man'u al-mutarattabu 'ala al-asbab. Tegahan yang terjadi disebabkan sebab-sebab tadi. Tegahan yang terjadi disebabkan asbab-asbab yang
disebabkan asbab-asbab hadas. Asbab-asbab yang menjadikan seseorang tu berhadas. Itu kena pada tegahan. Itu makna hadas pada syarak. Diguna pakai dengan makna amrun i'tibari itu, dan diguna pakai juga dengan makna al-asbab, dan diguna pakai juga dengan makna al-mana'. Baik. Wal hadasu nau'an, dan hadas tu ada dua jenis, asghar wa akbar. Ada hadas kecil dan juga ada hadas besar. Apa dia hadas kecil? Asghar wa huwa ma wajaba bisababihil wudu. Hadas kecil iaitu hadas yang wajib dengan sebabnya oleh wudu. Dengan kata lain, ma yujibul wudu, iaitu hadas yang mewajibkan seseorang tu ataupun memastikan seseorang tu berwudu. Contoh dia kazawalil akli wa khuruji ghairil mani min ahadis sabilain, seperti hilangnya akal dan keluarnya selain daripada mani daripada salah satu daripada dua jalan, iaitu kubul dan dubur. Wa akbaru, dan hadas besar. Wa huwa, dan iaitu hadas besar tu ma wajaba bisababihil ghuslu, iaitu apa yang wajib dengan sebabnya mandi. Apa yang wajib mandi dengan sebab perkara tersebut, itu dinamakan sebagai hadas besar. Seperti apa? Kal haidi wal nifasi wal wiladati wal janabah. Seperti haid, nifas, beranak dan juga junub. Kemudian faidatun. Apabila para fuqaha menyebut hadas sahaja, al-hadas, tanpa dikaitkan dengan sesuatu yang lain, maka adakah hadas yang dimaksudkan tu ada hadas kecil ataupun hadas besar? Adakah hadas yang dimaksudkan tu adalah hadas kecil ataupun hadas besar? Jadi di sini dia bagi tahu faedah, ini satu faedah, indama yutliqul fuqaha'ul hadas, ketika mana para fuqaha mengitlaqkan lafaz hadas, para fuqaha menyebut lafaz hadas, fa innahum ya'nuna bihil hadath al-asghar, maka sesungguhnya mereka para fuqaha itu memaksudkan dengannya, dengan lafaz hadas itu akan hadas kecil. Lepas tu kalau mereka kehendaki hadas besar, fa in aradul akbara qayyaduhu bihi, maka jika mereka mengkehendaki akan hadas besar, mereka akan mengkaitkan hadas tu dengannya dengan akbar. Mereka akan cakap al hadas al akbar. Tu dia kait. Dia datangkan sifat dia. Wa hadza, ini al mazkur, apa yang tersebut ni, ataupun ma taqarrara, apa yang telah tetap, apa yang telah disyarahkan tadi ni, yang telah disebut tadi, iaitu fuqaha bila itlaqkan hadas, maksudnya hadas kecil. Bila dia maksudkan hadas besar, mereka akan sebut hadas besar. Ini pada masalah orang yang pada selain daripada orang yang berniat. Hadza fi ghairi syakhsin nawi, ini pada selain orang yang individu ataupun orang yang berniat. Adapun orang yang niat, orang yang berniat, bila dia sebut hadas sahaja, maka maksudnya adalah hadas yang berada pada diri dia. Contoh dia nak berwudu. Dia nak berwudu, dia kata nawaitu raf'al hadas lillahi ta'ala, kan? Saja aku mengangkat hadas kerana Allah Ta'ala. Jadi hadas yang dimaksudkan di situ adalah hadas yang ada pada diri dia, hadas kecil. Ataupun dia dia nak mandi wajib, dia hanya sebut hadas sahaja, maka maksud hadas di situ adalah hadas besar. Okay. Amma huwa, adapun ia, iaitu orang yang berniat, fa innahu, maka sesungguhnya orang yang berniat itu iza atlaqal hadatha, apabila dia itlaqkan ataupun disebut perkataan hadas, in sarafa ila hadasihi alladhi huwa alaih, maka kan lafaz tersebut akan pergi kepada makna hadas yang ada di atas dirinya. Boleh faham situ? Ada soalan, tanya.
Baik. Kemudian wa man intaqadha wudu'uhu haruma alai arba'atu asya'. Dan siapa yang batal wuduknya, haram ke atasnya 4 perkara. Yang pertama as-solah. Yang pertama solat. Sama ada solat tu solat fardu ataupun solat tu solat sunat. Fardhan kanat, yani fardhan kanatis solatu au naflan. Fardu sama ada solat tu fardu. Fardu adalah ia solat tu ataupun sunat. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu salatun bighairi tuhur, tidak diterima solat dengan ketiadaan taharah. Kemudian disebut sikit tentang faqidut tahurain ke akhir tu. Wa faqidut tahurain yajibu alaihi an yusalliyal fardha li hurmatil waqti wa alaihi al-i'adah. Ni yang ana sebut tadilah. Orang yang kehilangan 2 alat bersuci, dia wajib solat fardu kerana menghormati waktu, dan wajib ke atasnya mengulangi solat tersebut. Sebab yang kedua, perkara yang kedua yang haram dilakukan oleh orang yang berhadas adalah at-tawaf. Tawaf di mana ni? Tawaf bil Ka'batil Musyarrafah. Itu tawaf di di Kaabah yang dimuliakan. Kenapa tak boleh? Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tawafu haulal baiti mislus solah. Tawaf di sekeliling Kaabah itu, al-bait, al-Kaabah, Baitullah tu seumpama solat. Seumpama solat. Tawaf ada rukuk ke? Tawaf tak ada rukuk. Tawaf ada sujud. Tawaf tak ada sujud. Yakni sama pada banyak perkara dari segi hukumnya. Dari segi hukum tawaf dengan solat ada banyak persamaan lah dari segi hukum. Kena kena bersuci, lepas tu kena tutup aurat. Sama dari sudut tu. Solat kena tutup aurat, tawaf pun kena tutup aurat. Solat kena bersuci dalam keadaan suci, solat pun kena dalam keadaan, tawaf pun kena dalam keadaan suci. Tapi ada yang berbeza. Antaranya yang berbeza seperti mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, illa annakum tatakallamuna fih, kecuali bahwasanya kamu boleh berkata-kata di dalam tawaf. Jadi dalam tawaf boleh bercakap. Tapi Nabi kata faman takallama fihi, maka barang siapa yang berkata-kata ataupun berbicara pada ketika tawaf, wala yatakallamanna illa bi khair, maka janganlah ia berbicara kecuali dengan perkara kebaikan. Fayahrumu, maka stafrek daripada situ, maka haram ke atas orang yang berhadas itu tawaf, sawa'un kana fardhan, sama ada tawaf tu tawaf fardu, contohnya ka tawafil ifadah, au wajiban, ataupun tawaf tu tawaf wajib, ka tawafil wada', au manduban, ataupun tawaf tu tawaf sunat, ka tawafil qudum lil hajj. Seperti tawaf qudum bagi orang yang melakukan haji. Kenapa dia kaitkan tawaf qudum lil hajj? Sebab apa Zimi? Al-Mu'tamir macam mana? Masya Allah. I'tamarta. Ayo. As-soal muwajjahun lak. Siapa tahu? Kenapa disebut lil hajj, ka tawafil qudum lil hajj?
Ada yang dah buat apa? Dah buat umrah. Kan semua tak buat umrah lagi. Salah saya buat. Tak buat umrah lagi ya. Okey. Katawafil qudum lil hajj. Kenapa dia kaitkan dengan hajj? Kenapa dia tak sebut kenapa tak sebut mu'tamir? Sebab mu'tamir tawaf qudum dia tu dah sekali dengan tawaf. Dah sekali dengan tawaf. Tawaf apa? Tawaf rukun. Bila dia datang orang yang buat umrah, dia datang kan. Jadi dia buat tawaf tu, maka tawaf tu dah sekali dah. Tawaf tu tawaf rukun yang dia buat tu. Jadi dah sekali dah termasuklah. Orang kata apa? Tak perlu dah dia nak buat sekali lagi tawaf kudum. Sebab tu dia kaitkan dengan al-hajj. Sebab tawaf fardu bagi hajj nanti 10 hari bulan nanti kan, 10 Zulhijjah tu. Lepas tu dia kaitkan sini dengan katawafil qudum bil hajj. Jadi di situ manduk. Adapun orang yang buat umrah, dia masuk, dia akan buat tawaf fardu. Dia akan buat tawaf fardu. Okey. Wa massul mushafi, yang ketiga menyentuh mushaf, liqaulihi ta'ala la yamassuhu illal mutahharun. Perkara yang ketiga haram ke atas orang yang berhadas ialah menyentuh mushaf, kerana firman Allah Taala la yamassuhu illal mutahharun, dan tidak menyentuh akannya, nya tu domain tu kembali kepada Al-Quran, kecuali orang-orang yang suci. Kecuali orang yang suci. Jadi lafaz orang kata apa? Dia sini nafi dengan makna nahi. Kan? Nafi dengan makna nahi. Ya. Maknanya tidak boleh menyentuh akan Al-Quran tu kecuali orang-orang yang suci. Sebut dalam ni bagi tahu tidak menyentuh akannya kecuali orang yang suci, tapi maknanya nahi. Dan walikaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma katabahu li amilihi, pada apa yang ia tuliskan pada pekerjanya, amalnya di Yaman. Siapa dia? Amrin ibni Hazm. Dia sebut apa? Wala yamassul Qur'ana illa tahirun. Dan tidak menyentuh akan Quran kecuali orang yang suci. Jadi tentang kitab Nabi kepada amal dia ni panjang. Dalam tu disebut tentang zakat, dalam tu disebut tentang diat, dan dalam tu juga disebut juga tentang dalam tu ada juga wala yamassu al-Qur'ana illa tahir. Ada juga ibarat ni. Panjang dia punya kitab penulis yang ditulis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Okey, kemudian haram juga menyentuh haram sentuh mushaf, haram juga sentuh kulit mushaf yang berhubung dengan mushaf. Kita ada mushaf, kita ada kulit mushaf kan. Jadi kulit itu tak ditulis pun ayat Quran. Sentuh kulit itu pun haram juga. Wa yahrumu massu jiddihil muttasili bihi, dan haram menyentuh kulit mushaf yang berhubung dengannya dengan mushaf. Wa kadza jidduhul munfasil, begitu juga haram sentuh kulit mushaf yang bercerai daripada mushaf. Wa kadza jidduhul munfasil anhu alladhi lam tanqati' nisbatu anhu. Begitu juga haram menyentuh kulit mushaf yang dah bercerai daripada mushaf, yang mana kulit tersebut masih lagi tidak hilang nisbahnya daripada Al-Quran, daripada mushaf. Kadang-kadang sebab banyak sangat kita buka mushaf tu, jadi dia punya kulit tu
ter apa bercerai daripada, dah terkoyak lah, jadi terkoyak, dah terkoyak jadi dia munfasil, dia bercerai daripada mushaf. Tapi kita masih cakap kulit tu kulit mushaf, betul tak? Kita masih cakap lagi kulit tu kulit mushaf, tapi yang dah terkoyak. Maknanya kulit tu masih lagi dinisbahkan kepada mushaf, maka haram juga kita sentuh kalau tidak ada wuduk. Baik, bagaimana berlaku terputusnya nisbah kulit tu daripada mushaf? Kata syarah, wan qita'un nisbati anhu bi an yuja'ala jildan li ghairihi, dan terputusnya nisbah nisbah kulit tu daripada mushaf dengan bahawasanya dijadikan kulit tersebut kulit bagi yang lain. Maknanya kita ambil kulit tu, kita buat jadi kulit kitab. Maka pada ketika tu kita tak panggil dah kulit mushaf, kita panggil kulit kitab. Waktu tu dah terputus dah dia punya nisbah. Au tadi'a awraquhu, au tadi'ah awraquhu. Tadi' apa makna dia? Tak yang sesuai kat sini sebut awraq, ataupun dah hilang dia punya awraq, dia punya kertas-kertas dia. Kertas dia tu dah mula hancur dah. Dah orang dah tak panggil dah kulit mushaf. Ataupun hilang mushaf itu dengan au yazhabal mushaf biharkin, ataupun hilangnya mushaf itu dengan dengan dibakar. Itu semua nak bagi contoh terputusnya nisbah. Jadi kalau satu mushaf tu kulit dia tercabut, lepas tu kita ambil kulit baru, kulit lama ditinggalkan, adakah kulit lama tu kita kata dah terputus nisbah? Tak terputus nisbah lagi. Masih kita kata tu kulit mushaf. Tapi kita akan cakap kulit mushaf yang lama. Sebab tu bawah tu nombor 3 tu dia buat ta'liq tu, walaisa minan qita'iha, yani walaisa minan qita'in nisbah ma la wujidal mushafu bi jildin jadid wa turikal awal fayahrumu massuhu. Bukanlah daripada terputusnya nisbah masalah kalau didapati mushaf dengan kulit yang baru dan ditinggal kulit yang pertama, kulit yang awal, maka haram juga menyentuhnya. Itu tidak dikira sebagai terputus nisbah. Baik. Kemudian dia kata lagi, wa kadza yahrumu massu kharitatil mushaf ai kisihi, begitu juga haram menyentuh kharitah mushaf. Apa dia kharitah mushaf? Iaitu kis mushaf. Kita kata plastik ataupun plastik yang kita sediakan untuk meletak mushaf. Wa massu sundukihi, dan sentuh sunduk mushaf, kotak yang khusus untuk mushaf. Kan ada kotak-kotak kecil tu kan, kadang ada mushaf, lepas tu ada kotak dia khas letak dalam kotak tu. Jadi kotak tu khusus untuk mushaf tu. Jadi kalau mushaf ada dalam tu haram kita sentuh. Wa ilaqatihi, dan haram sentuh ilaqah dia. Ilaqah dia ni kita kata macam tali. Tali yang kita gantung mushaf tu dengan tali tersebut. Tali yang ada pada bekas tersebut, lepas tu kita nak gantung tu, kita akan guna tali itulah. Kita akan sangkut. Khayt yu'allaqu bihil mushaf. Khayt ataupun kita kata tali, benang yang kita sangkut dengannya mushaf. Kita sangkut mushaf dengannya. Ilaqah tu pun haram untuk kita sentuh, ataupun pemegang kita cakap sama jugalah ambil hukum tu. Tapi syarat iza kana al-mushafu fi hadhihi salasah, apabila mushaf berada dalam ketiga-tiga apabila mushaf tu fi hadhihi as-salasah, fil kharitah was sunduq wal ilaqah.
masu sundukihi wa ilaqatihi. Ilaqah mushaf. Mana? Ibarat. Ustaz lah. Nak tengok dalam kitab lain Ustaz. Ya Rabb. Uish. Macam bab yang sama sekejap lagi. Kena baca. Ini kan sama-sama ikan nafiyah fi hadis salasa. Tapi di sini ilaqah dia kata kal kharitah. Bawah ni lah ada apa? Ada ta'liq dia kata wal ilaqah kal kharitah. Kalau kharitah kis tu lah. Seperti kis. Maknanya kalau dia seperti kis, seperti bekas tapi ada sebut dalam tu daripada kulit. Kis min apa ni, daripada kulit. Masalah Sayyidina Ahmad. Jadi kalau macam tu, ilaqah sini dia kena pada tempat letak Al-Quran tu juga. Fahamnya? Sebab dia kata apabila mushaf tu ada pada ketiga-tiga perkara benda yang disebut ni. In kana fi hadhihi salasah. Ini fil kharitah, fil sunduk dan juga fil ilaqah. Juga fil ilaqah. Baik. Sebab dia kata al-ilaqah kal kharitah. Jadi tempat letak mushaf jugalah, faham daripada situ. Tempat letak mushaf juga. Jadi mushaf ada dalam tu haram sentuh. Fa illam yakun fiha, maka jika tiada mushaf tu dalamnya, dalam ketiga-tiga ni, fala yahrum masuha, maka tidak haram sentuhnya, sentuh ketiga-tiga ni. Tapi syaratnya wa yushtaratu an takuna hadhihi salasatu muaddatin lil mushafi wahdahu. Syarat ketiga-tiga ni memang disediakan untuk mushaf saja. Kalau kita ada bekas, tapi bekas tu kita letak kitab, kita letak mushaf dan kita letak barang-barang lain, maknanya bekas tersebut bukanlah dikhususkan untuk mushaf. Jadi tidak ada masalah kalau kita nak sentuh, kalau mushaf ada dalam tu. Dia kalau bekas tersebut memang dikhususkan untuk mushaf dan mushaf ada dalam tu, waktu tu haram untuk kita sentuh. Baik. Wa kharaja bil mushafi at-Taurah wal Injil wa masukhu tilawah fala yahrum masuha alal muhdis. Tak apalah. Wa hamluhu, dan haram menanggung mushaf. Dan haram menanggung mushaf. Dhamir hu tu kembali kepada mushaf. Wa hamluhu ay al-mushafi. Li'anna al-hamla ablaghu min al-massi. Kerana menanggung mushaf tu lebih mubalaghah daripada sentuh. Sebab pada menanggung adanya sentuh, lepas tu ada ziyadah. Kan? Kita sentuh je. Tapi bila kita menanggung ataupun mengangkat, ada padanya mas, sentuh, dan ada benda yang lebih daripada sentuh lagi, itu tanggung. Sebab tu dia lebih mubalaghah lagi. Lebih ablagh daripada al-mas. Haram juga. Dan dia kata wa yahrumu aidan hamlu wa massul lawhil maktub fihi syai'un minal Qur'an lidirasah. Dan haram juga menyentuh menanggung ataupun menyentuh al-lawh, papan tu. Kalau kat Sudan terkenal sangatlah, kan? Papan yang ada dekat khalwah-khalwah tu. Disebut kata depa tak mampu beli Quran apa semua, kan? Tulis atas mushaf, atas lawh saja. Tak, bukan dia. Bukan depa tulis atas tu bukan sebab depa tak mampu beli Quran. Depa tulis dalam tu memang itu kaedah menghafal mereka. Jadi cara depa menghafal, depa akan tulis pada lauh. Itu tariqah
menghafal. Kita tak pakai tariqah tu. Tapi mereka pakai tariqah, tulis atas lauh, lepas tu mereka akan menghafal, lepas tu mereka akan padam, lepas tulis pula ayat baru. Ada aja apa ni mushaf dalam masjid-masjid tu. Tapi tak apa ni, adalah yang kita kata tak banyak kan. Kita tak nafikan lah, ada tempat-tempat yang tak banyak. Tapi bukanlah kata depa tulis atas tu disebabkan depa tidak ada mushaf. Jadi tulis atas papan tu, tulis Quran atas papan tu, depa duk buat tu haram untuk sentuh papan tu kalau tak ada mushaf, kalau tak ada wuduk. Jadi haram tanggung dan juga menyentuh lauh, papan yang ditulis padanya sesuatu daripada Al-Quran, lidirasah, untuk mempelajari ataupun untuk belajar Al-Quran. Wa kharaja bi dirasati ma kutiba li ghairiha katamaim, dan keluar dengan kata ad-dirasah apa yang ditulis untuk selain daripada dirasah, seperti tamaim. Tamaim ni tangkal orang tulis ayat Quran tu kan. Tangkal ni dia ada tafsir dia lagi lah, ada yang haram, ada yang tak haram. Yang mana tangkal yang dimaksudkan dalam hadis yang Nabi kata yang ada larangan tu kan, yang bawa kepada syirik tu yang mana, itu ada dia punya tafsir lagi lah berkaitan dengan tamaim. Dia punya tamaim jamak bagi tamimah. Adapun kita salah saya umat pakai tulis ayat Quran, orang tulis kat anak kan, anak tak pandai baca lagi, biasanya dekat budak-budak lah kan, buat kat budak-budak sebab anak tak pandai baca lagi. Jadi dia ambil tabaruk dengan ayat-ayat Quran, jadi dia tulis kat kertas, dia bubuh dalam bekas, lepas tu dia gantungkan dekat anak. Jadi tulis itu, adakah ditulis untuk dia baca? Dia tak tulis untuk baca kan, dia bukan tulis untuk dia baca. Bukan tulis nak untuk dia untuk al-qiraah, bukan untuk dirasah. Faham? Dia tulis tu untuk tabaruk saja. Sama ada Quran yang kecil tu, Quran yang kecil kan, itu bukan dia tulis untuk dia baca, tapi sekadar untuk tabaruk dengan ayat-ayat tersebut. Jadi dia tak ambil hukum Al-Quran. Wala yakunu Qur'anan, maka tiadalah ia tu ma kutiba li ghairiha tu, apa yang tulis selain bagi dirasah tu, tidaklah ia Quran. Tidaklah ia tu dikira sebagai Al-Quran, illa in kusida dzalika halal kitabah, kecuali jika dikosotkan akan yang demikian pada ketika menulis. Dia kosot ni salah Sayyidina Muhammad kosot untuk dirasah pada ketika menulis, maka pada ketika tu dia ambil hukum Al-Quran. Lepas tu kita nak ambil kosot, kita nak ambil kira kosot siapa? Kita akan ambil kira kosot orang yang menulis, sekiranya dia tulis untuk diri dia sendiri. Contohnya ana nak tulis nak tabaruk dengan ayat Quran, ambil kertas tulis ayat Quran kan. Jadi ada niat apa? Ada niat untuk nak ambil tabaruk lah, simpan, nanti nak letak dalam bekas tabaruk dengan ayat tu. Okey, niat ana untuk tamimah kan. Maka pada ketika tu ikut niat ana lah kan. Ataupun dia ataupun tulis untuk orang au in katabau li nafsihi au tabarruan, ataupun dia tulis itu pada tabarruan ni nak kena tengok lain lah. Tabarruan maksudnya dia secara sukarela untuk tulis. Kalau dia tu menulis secara sukarela, fahamnya walaupun untuk orang lain, jadi ikut atas niat dia, niat orang yang tulis tu. Tapi ni nak kena tengok lain.
Kad tabarruan tu. Wa illa, dan jika tidak jika dia tidak tulis sendiri, sekiranya dia tidak tulis untuk diri dia sendiri, maknanya untuk orang lain, maka itu kita akan lihat kepada niat orang yang suruh dan niat orang yang bagi upah kat dia. Contoh, ada orang suruh dia tulis, tolong tulis tak? Perintahkan dia tulis, jadi dia tulis lah. Jadi atas niat orang yang suruh tulis tu, dia niat dirasah ke bukan niat dirasah. Orang yang suruh tulis tu niat tamimah, okey, jadi dia tak ambil hukum Al-Quran. Lepas tu ada, ataupun orang suruh tulis, tolong tulis Zat, aku bagi hang RM5, maknanya orang tu dikira sebagai mustajir kan. Orang tu dia ni lah, dia bagi upah, kat kita. Jadi ikut niat dia, kita cuma tulis je, tak ambil upah. Jadi orang tu niat apa yang bagi upah tu, kalau dia niat tamimah maka tak ambil hukum Al-Quran. Dan dia niat dirasah maka ambil hukum Al-Quran. Wa yahillu hamluhu fi amti'atin, dan halal menanggung mushaf bersama dengan amti'ah, barang-barang yang lain. Fi dengan mana ma'a, ai ma'a amti'atin. Tapi ada kaedah in qasadal mata'a faqat, jika dia qasadkan barang sahaja. Dia ada 4 hal lah, ada 4 hal. Masalah menanggung mushaf bersama dengan barang-barang yang lain ada 4 hal. Yang pertama, anda carah luar dulu. Yang pertama, dia qasadkan ada dalam beg dia ada mushaf dan juga ada barang lain. Tapi ketika dia angkat, dia niatkan untuk angkat mushaf sahaja. Itu hal yang pertama. Baik, hal yang kedua, macam tadi juga, dalam beg dia ada mushaf, ada kitab-kitab yang lain. Ketika dia angkat beg tu, dia qasadkan barang-barang, nak angkat barang-barang sahaja. Dia tak qasadkan pun nak angkat mushaf. Cuma mushaf tu akan terangkat sekali lah kan. Tapi niat dia tu untuk angkat buku-buku yang lain yang ada dalam tu. Keadaan yang ketiga, dia qasadkan kedua-duanya sekali, iaitu dia qasadkan mushaf dan dia qasadkan barang sekali, dua-dua sekali dia qasad. Dan yang ketiga, dia tak qasad satu, mana-mana satu, dia angkat je, qasad apa pun tak. Itu panggil itlaq. Baik, hal yang pertama, dia qasad nak angkat mushaf sahaja. Ada barang dan ada mushaf, dia qasad nak angkat mushaf saja, hukum dia haram. Hukum dia haram. Hal yang kedua, dia qasad nak angkat barang sahaja, mushaf dia tak qasad, hukum dia harus. Dan hal yang ketiga, dia qasad kedua-duanya. Dan hal yang keempat, dia tak qasad apa-apa. Pada kedua-dua hal ni, ataupun pada kedua-dua rupa masalah ni, harus di sisi Imam Romli, haram di sisi Imam Ibn Hajar. Kalau dia qasad dua-dua di sisi Imam Romli, boleh. Kalau di sisi Imam Ibn Hajar, haram. Kalau dia tak niat mana-mana satu, di sisi Imam Romli boleh, di sisi Imam Ibn Hajar, haram. Boleh itu empat rupa masalah lah. Semua tu ada dalam syarah. Dia kata in qasadal mata'a faqat, yahil in qasadal mata'a faqat, halal jika dia qasadkan barang sahaja. Wa yahrumu hamluhu ma'a amti'atin in qasadal mushafa faqat, dan haram kita angkat mushaf bersama dengan barang-barang yang lain jika dia qasadkan mushaf sahaja. Itu yang kedua. Wa amma in syaraka niyata, adapun jika dia berkongsi niat. Macam mana dia kongsi niat? Bi an qasada hamdal mata' wal mushaf ma'an, dengan bahawasanya dia niatkan angkat barang dan juga mushaf sekali. Au atlaqah, atau yang keempat, ataupun dia itlaqkan. Macam mana itlaq? Bi an lam yaksid ahadahuma, dengan bahawasanya dia tidak qasad ataupun tidak niatkan mana-mana satu daripada kedua-duanya. Jawapan dia, jaza hamluhu inda Romli khilafan li Ibn Hajar. Harus di sisi Romli, haram di sisi Ibn Hajar. Jadi wa yahillu hamluhu fi amti'atin tu ada tafsir lagi lah. Ada tafsir. Wa yahillu hamluhu fi amti'atin au darahim. Dan halal menanggung mushaf tu menanggung mushaf
di dalam dirham. Dalam dirham. Maksudnya apa? Maksudnya duit-duit dirham ataupun duit-duit dinar yang ditulis di atasnya ayat-ayat Al-Quran. Yang ditulis di atasnya ayat-ayat Al-Quran. Jadi boleh kita nak tanggung dinar tersebut dan boleh kita nak tanggung duit dirham tersebut. Sebab apa? Sebab kita tak kosotkan pun, sebab tak dikosotkan pun ketika menulis ayat-ayat Quran dalam pada duit dinar dan duit dirham tu, tak dikosotkan qiraah pun, tak dikosotkan dirasah pun, maka tidak berlaku padanya hukum hakam Al-Quran. Jadi boleh kita tanggungnya. Itu ada duit yang disebut apa? Ahadiyah kalau tak siap. Ahadiyah iaitu duit yang ada tulis padanya surah Al-Ikhlas. Allahu ahad. Kemudian yang terakhir, wa yahillu hamluhu lis-sabiyil mumayyiz wa massuhu lid-dirasah, dan halal menanggung mushaf bagi budak-budak. Harus menanggung mushaf bagi budak-budak yang mumayyiz. Itu kena ada. Budak-budak yang mumayyiz boleh untuk dia menanggung mushaf, boleh juga untuk dia menyentuh mushaf, tapi dengan tujuan ad-dirasah, untuk tujuan mengaji, untuk tujuan dia baca, wa ta'allum. Di sini dibolehkan. Asalnya tak boleh kan? Tapi dibolehkan. Sebab apa? Li masyaqqati dawami tuhrihi. Di sini ada maslahah yang lebih besar lah. Kerana ada masyaqqah, ada kesusahan berterusannya budak yang mumayyiz ni dalam keadaan suci. Kalau kita nak bebankan dia, setiap kali dia berhadas, kita suruh dia ambil wuduk. Setiap kali dia berhadas, dia suruh dia ambil wuduk. Jadi akan menyebabkan dia rasa berat dan akhirnya dia tinggalkan daripada mempelajari Al-Quran. Maka di situ ada hajat untuk untuk membolehkan dia menyentuh mushaf walaupun dalam keadaan tidak suci, tapi dengan syarat untuk dirasah sahaja, untuk dirasah dan juga ta'allum. Jadi al-hajatu tuqaddaru biqadariha. Jadi hajat tu ditakdirkan dengan qadarnya lah. Jadi dia kata untuk mengaji, jadi untuk mengaji lah, hal lain tak boleh. Qadar dia untuk mengaji ya. Wa kadza yahidu lis-sabiyyil mumayyiz hamluhu lil maktab wa ityanu bihi lil muallim liyuallimahu minhu. Begitu juga harus bagi budak-budak yang mumayyiz angkat mushaf untuk bawa untuk bawa pergi ke maktab, dan juga boleh juga dia datangkan mushaf tu, ambil mushaf untuk bagi kepada guru dia. Untuk bagi kepada guru dia supaya guru dia mengajak dia daripada mushaf tersebut. Tapi kalau selain daripada tu, ada mushaf dekat ada mushaf, contohnya mushaf tu terbalik. Lepas tu dia suruh anak dia yang mumayyiz tu terbalik kan. Dia nak ambil wuduk, dia malah. Sebab tak ada adab lah letak Quran terbalik. Jadi dia nak terbalikkan lah bagi elok kan. Dia nak ambil wuduk, dia malah. Jadi disuruh adik dia yang dah mumayyiz tapi belum balik lagi, untuk terbalikkan, untuk perbetulkan balik mushaf tu. Boleh ke tak boleh? Kena tengok adakah untuk dirasah. Itu bukan untuk dirasah, jadi tak boleh. Selain daripada yang tersebut tadi tak boleh. Wa amma hamluhu wa masu li ghairi ma taqaddama fa haramun min ghairi taharah. Wa amma ghairul mumayyiz fa yahrumu tamkinuhu minhu. Adapun budak yang tidak mumayyiz, maka haram untuk kita membolehkan dia menyentuh mushaf, tak boleh. Sebab mumayyiz, sebab ghairul mumayyiz, orang yang tak ada tamyiz lagi, dia boleh jadi dia akan merosok-rosokkan ataupun buat perkara-perkara yang menghina mushaf tersebut. Jadi haram untuk kita bagi dia mushaf. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan? Ada tersilap, boleh perbetulkan.
faslun wa yuqaddimu dakhilul khala' yasarahu wa idza kharaja yaminahu. Wallahu ta'ala a'lam.